Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita sambung kembali pengajian kitab As-Simarul Lazizah. Kali ini muka surat 4, 7 baris daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan bermula 2 kullah ialah 500 ritlin atau retail dengan retail Baghdad, dan ditakdir mereka itu ulama akan 500 retail Baghdad dengan 5 kurbah daripada kurbah Hijaz, dan jikalau jatuh di dalam minyak sapi seumpamanya atau dalam air yang sedikit, najis yang tiada melihat akan dia najis mata yang pertengahan, atau bangkai yang tiada baginya bangkai darah yang mengalir seperti kala dan cicak, dan tiada mengubah akan dia air, tiadalah jadi najis. Baik. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, sambung sedikit lagi tentang air 2 qalah. Air banyak ni maksudnya air yang sampai 2 qalah atau lebih. Itu air banyak. Air sedikit, air yang tak sampai 2 qalah. Dua-dua ni boleh buat bersuci. Itu kena faham. Ramai orang duk faham air yang sedikit tak boleh buat bersuci. Salah. Sikit banyak mana pun sudu pun boleh mandi junub. Di jalan-jalan jumpa air sudu, dia mandi sudu. Sudu teh. Dia mandi tu rata sekalian badan. Sah. Cuma payahlah. Nak kalau ada karamah boleh buat. Tapi nak faham situ. Abang ramai orang salah faham. Dia kata kalau air banyak boleh bersuci. Boleh mandi junub, boleh mandi haid, boleh berwuduk. Air sikit tak boleh. Lah kok mana? Nak yang mau mandi air pakai cetong? Kalau jenis pakai tadah dalam beledi, setengah-setengah rumah dia buat kolok cek atau beseng. Contohnya dia pakai air hujan slow, tak nak mandi. Dia pakai beseng, beli beseng DIY. Faham? Bau air penuh, pak cedok dengan cetong. Ke cedok dengan sudu? Cedok dengan cetong. Dah bila air cedok dengan cetong, dalam cetong air banyak ke sikit? Banyak air. Sikit. Dah mana boleh mandi junub? Mana mu kena jiruh dengan telaga-telaga. Faham? Kena faham situ. Ramai orang salah faham. Dia kata air sedikit tak boleh buat bersuci. Salah. Air itu banyak atau sedikit boleh buat bersuci. Syaratnya air mutlak. Cuma apa maksud air banyak? Maksud air banyak ialah air itu sampai kiraan atau sukatan 2 qalah atau lebih. Air sedikit di sisi syarak, sisi fiqh, air yang tak sampai 2 qalah. Qalah ni kiraan dulu. Kiraan zaman Nabi SAW. Sampai kepada zaman moden kita ini, orang tak pakai kiraan qalah dah. Orang pakai kati. Orang pakai sekarang liter pula. Macam ke jarak juga. Tahun 80-an lah dak kilometer.
batu. Nak? Satu batu 1.6 kilometer. Masuk 90 hal ada batu. Semua kilometer. Nak? Akan datang mungkin tak ada pula kilometer. Benda lain pula tak? Kilometriko. Jadi kena faham betul tu dulu. Air banyak atau sedikit asalkan mutlak boleh buat bersuci. Nak mandi wajib boleh, mandi sunat boleh. Baik. Banyak manakah sukatan air 2 kolah? Bermula 2 kolah. Isti'ang asal Arab kullah. Kalau baca killah maknanya sedikit. Kullah. Jadi kita Terengganu kolah. Nampak? Jadi kolah. Betul tak? Terengganu ni bahasa kedua terbaik dunia. Orang putih hanya ambil bahasa Terengganu. Di antaranya bok. Bok tu benda kalau orang KL. Buku. Faham tak lagi? Terengganu orang Terengganu dah panggil buku, bok. Betul tak? Ilmu dah bawa bok ke sekolah. Bok benda mana? Buku. Faham tak lagi? Jadi dulu orang putih tak erti nak sebut. Dia dengar orang Terengganu kata, oh, bok. Dia pun jadi bok. Faham? Tu asal ni Terengganu. Bawa bok. Bok tu buku lah. Tapi lah ni orang-orang muda tak cakap dah bok buku lah kira. Jadi KL lupa pula kira. Waktu bik mula ayat bok. Kena beli bok tak boleh. Tak bawa bok nak ngaji gua ni. Lepas tu pensel pula. Kalang bahasa Arab. Bawa bok dengan kalang. Kalang bahasa Arab. Tu hebat bahasa Terengganu. Cuma makanan mah. 2 kullah ialah 500 retail. Retail tu bahasa Arab terjemah Melayu kati. Okey? 500 kati. Berat kalau timbang air 2 kolah tu kalau timbang 500 kati. Sekarang ada pakai dah kati. Pakai kilogram. Kalau jarak kilometer. Dulu pakai kati. 70 hang, 80 hang tu dah apa nak ada dah kati. Dia start kilo, timbangan 80 hang. Kilometer start 90 hang. Dia gitu. Dengan retail dengan kati Baghdad, kati Iraq, bukan kati Malaysia. Kati Iraq lebih ringan. Sekati Iraq lebih ringan dari sekati Malaysia Melayu ni. Sebatu Baghdad, sebatu Iraq, sebatu dalam kitab-kitab ulama kalau kata sebatu, bukan batu kita ni, 1.6 kilo. Faham lagi? Itu maksudnya sebatu tu, sebatu Baghdad. Iaitu tak sampai sebatu Malaysia. Sebatu Malaysia 1,600 meter. 1.6 kilo. Faham lagi? Adapun sekati sebatu Baghdad tak sampai. Dia kira gini. Kalau kita jarak musafir 56 batu. Batu tanah Melayu, batu Malaysia. Kalau dalam kitab-kitab 48 batu. Faham lagi? Tapi kita sekarang ni dah jadi kilometer 85. Okey? Jadi timbangannya lebih kurang 500 kati Baghdad. Makna kalau kati yang kita guna tahun 70-an dulu di Malaysia, tak sapalah 500 kati. Baik. Dan ditakdirkan, dianggarkan mereka itu ulama akan kati ataupun berat itu 500 tu dengan 5 kuribah. Baca daripada kuribah Hijaz. Kuribah ni apa? Kuribah ini ialah satu kuribah, satu air yang diletakkan dalam kulit kambing. Kambing kita sembelih, kita belah perut, kat dada belah, sini belah. Faham lagi? Ambil buang isi daging semua tulang, kita nak makan, nak masuk gula. Kulit dia dijahit balik dada. Faham? Jahit balik ni. Faham? Tekak, dia buat tudung. Buat isi air. Isi air,
tudung kat tekak oh, balik doa. Jadi kalau dulu pikir kan dulu payah potong-tong. Lah ni dia ada iya dia tong lah DIY ada. Pasal malam macam-macam jenis beseng berlebih. Zaman dulu payah. Nah, yang antara kalau nak berjalan jauh atau nak sipang air, seekor kambing kulit tu tak dijahit semula, dia bersih pasal kita sembelih dah, dia suci dah, ya sama, faham? Buat tudung dekat. Pada kalau cerita-cerita lama, cerita Simbad cerita apa ada. Nah, saja satu kuribah ialah seekor kambing tu. Jadi 2 kolah 5 ekor kambing. Faham lagi? 5 ekor kambing itulah 1 legel minyak tak. Nampak lagi? Lebih kurang selegel minyak tak. Ni legel minyak tak, buang setapak tangan. Itu 2 kolah. Faham lagi? Lebih kurang. Jadi supaya kita kenal benda 2 kolah. Nak tak cakap saja. Daripada kuribah Hijaz. Kuribah Hijaz ni maksudnya kulit kambing, ukuran kulit kambing yang letak isi air yang digunakan di Madinah sampai ke Mekah. Dia panggil Hijaz. Dulu zaman dulu. Ni bola latong. Tapi masih ada digunakan di sebelah negara-negara miskin di Afrika. Kuribah ni, kulit kambing ni. Letak air. Di Mauritania, di Eritrea, itu segi negara-negara miskin. Di selatan Somalia, sebahagian Somalia di ulu-ulu masih diguna. Payah tong-tong ni. Dan jikalau jatuh dalam minyak sapi. Minyak sapi tahu tak? Minyak hak beku. Kita cadok dengan sudu, buat gini tak tupah. Macam minyak rambut. Minyak sapi. Sapi tu benda. Lembu. Orang putih panggil benda lembu. Kau lembu. Faham lagi? Atau dalam air yang sedikit, najis yang tiada melihat akan dia. Dia kata jatuh di dalam minyak sapi atau di dalam air yang sedikit. Maksud air tak sampai 2 kolah. Apa yang jatuh? Najis jatuh. Yang tiada melihat akan dia akan najis oleh mata. Mata tu pakai. Oleh mata yang pertengahan, oleh mata biasa. Mata dia ada 3. Mata biasa, mata orang ramai. Mata gabung, hak tak boleh buat kira cara. Mata mata laju sangat. Mata yang sangat berkuasa. Mata benda ni. Mata tajam tu dah buat kira kau. Bang. Mata kan mata liar. Mata dia kalau orang tak nampak, dia nampak. Dia duduk pula patah orang ke Kuala, dia nampak orang berok belah kapal. Faham lagi? Patah. Kita tak nampak. Mata orang biasa mata tu dah lewat kira mata tu $6 million man. Faham lagi? Mata tu tak ci. Mata pertengahan, mata mu'tadil. Mata orang awam ni tak nampak. Jatuh dah najis air, tak nampak. Faham? Atau bangkai yang tiada baginya bangkai darah yang mengalir. Seperti kala dan cicak. Kala tu lah scorpion. Tak ada ekor cekak. Still lebih you. Lebak jatuh dalam air. Dan cicak. Ni contohlah cicak. Cicak jatuh dalam air. Bangkai cicak. Dan tiada mengubah akan dia akan air yang sedikit. Air itu tak berubah. Tiadalah jadi najis air itu. Faham lagi? Okey. Yang pertama minyak sapi tu ambil. Minyak sapi tu setong. Kita koyak tong, berbau. Jatuhnya najis. Najis memang jatuh. Tarik tikus kita nampak. Hak kering atas-atas, jatuh. Bila jatuh, halus sangat tak nampak. Tapi bila kita ambil kamera, contoh, kita buat makro. Oppo Find X3 Pro. Kita buka tengok, nampak. Ambil kantar, nampak. Alih kantar, tak nampak. Mana sahih dah jatuh, tapi halus. Dimaaf. Pasal apa maafkan najis? Sedikit. Al-qalil kal-adami. Sedikit itu hukum seperti tidak ada. Okey?
Walaupun najis mughalazah. Kita buat motor right motor. Konvoy. Benda panggil? Konvoy. Nak pergi Perak. Yang ni ada lari babi banyak ni. Sini ada. Dah ada lari babi potong. Babi duduk 5 naik tekak atas lari, duduk dalam jok. Dah oleh dia potong, babi tu bersing. Kacing. Nampak dah keluar pada hidung tu, serah kena di baju kita. Kita tengok dengan mata tak nampak. Panggil $1 million meh power ni nampak. Tengok dengan kantan nampak. Walaupun najis babi, dimaaf. Kerana ukur sikit sangat. Ini masuk dalam diberi kelonggaran. Okey? Itu contoh. Baik. Atau jatuh di dalam air yang sedikit. Air kecing. Anak kita kecing. Nampak percikan air kecing dia tu setitik. Halus sangat. Masuk dalam air. Dan air dalam besen kita. Dalam besen tak sampai 2 kalah. Dalam beledi tak sampai 2 kalah. Dan tak berubah. Tak bau tak apa. Tak ada masalah. Okey? Maaf. Atau jatuh bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir. Termasuk serangga. Termasuk cicak. Serangga tu habislah. Dengan kala, dengan lipah, dengan lipang, dengan belalang, apa semua. Dia tidak, walaupun mampu dalam air, dia tidak mengotorkan air. Tapi kalau binatang yang darah mengalir, anak kucing, anak ayam, anak itik, burung, mampu dalam air, dia jika air itu air sedikit, air itu sedikit, maka hukumnya hilanglah nama mutlak. Kalau air itu banyak, masuk bangkai benda-benda yang mengalir, darah mengalir, kalau berubah, barulah najis. Kalau tak berubah, air tetap mutlak. Ingat tak? Pasal dan halal memakan sekalian binatang, memakai sekalian bijana yang suci daripada tiap-tiap jenis, melainkan bejana emas dan perak, maka haram memakai akan bijana bagi lain daripada darurah, dan haram memakai bijana akan bijana yang bersadur dengan emas atau perak jika banyak sadurnya emas dan dapat daripada sadur suatu dengan dibakar atas api. Faham tak? Sebab tu suruh mari ngaji pula, ngajilah ilmu hukum hakam. Faham? Ramai ni orang tak minat ngaji hukum, akhirnya dia jahil hukum. Tapi dia pandai kisah Nabi Khidir, kisah Nabi Sulaiman, dia pasal bayi dengar benda dia gitu. Tapi tak belajar hukum hakam, itu rugi. Sebab tu fardhu ain dulu. Belajar benda-benda lagu ni, kita dapat tahu hukum. Hukum ni lah yang menentukan betul atau tidak ibadah kita. Kalau dalam bab tauhid pula, dengan belajar ilmu tauhid itulah yang tahu betul atau tidak pegangan kita. Ni orang duduk ngajar awal-awal bab hukum, dia duduk balah gunung juga. Fasal dan halal memakai, maksudnya halal kita gunakan sekalian bijana, bahasa lama, bahasa baru, bekas-bekas yang diisi di dalamnya air atau umpama air. Maknanya bekas yang orang isi air dalam. Bijana tu panggil cawang, isi air dalam. Cawang tu bijana. Beledi isi air dalam. Beledi tu bijana. Beseng isi air dalam. Bijana, makuk boleh isi air dalam. Bijana, itu maksud bijana, bekas yang diisi di dalamnya air atau lain daripada air. Apa lain pada air? Buah minyak, lagi buah sirap, lagi buah cendol, lagi buah air niaga. Kan sebenarnya bekas. Bekas-bekas diisi itu, pinggan, makuk, sudu dan sebagainya yang diisi, dipanggil bijana dalam kitab-kitab lama. Faham? Halal pakai sekalian bijana semua jenis bekas yang suci lah. Kalau yang najis tak boleh. Contohnya, makuk itu dibuat daripada tulang khinzir.
Dia pun buat makan cendol. Tak boleh. Dia buh cendol tu jadi najis. Nampak kata makuk tu najis. Maksudnya halal sekalian bijana yang suci. Maknanya membuat daripada apa pun asal suci. Halal menggunakan bekas itu. Contoh orang buat daripada benda. Plastik. Banyak pinggang plastik. Suci tak plastik? Suci. Tak ada kaitan dengan najis. Buat daripada kaca. Boleh? Korok. Nah. Buat daripada campuran pula. Hak jenis campur. Milaming. Itu pun suci. Lagi makuk daripada kayu. Suci. Periuk daripada tanah. Kan dia buat dengan tanah. Uli jadi periuk. Lepas tu bakar boleh jadi periuk. Itu suci lah. Itu berjana lah tu. Suci. Buat daripada apa pun. Suci. Jangan yang najis. Melainkan bijana emas dan perak. Tadi tak boleh, satu tak boleh bijana yang daripada najis. Satu lagi, bijana bekas-bekas yang dibuat daripada emas dan perak. Jangan tukar dengan hukum cincin emas, perhiasan emas. Itu dihalalkan pakai bagi yang perempuan. Haram atas laki-laki. Itu lain. Faham? Ini bijana. Bijana emas lain. Tempat isi makanan, isi air. Kalau buat daripada emas dan perak, maka haram pakai. Sama ada lelaki atau perempuan. Jadi kalau kata orang perempuan halal pakai emas, apa dia maksudnya? Perhiasan tubuh emas. Adapun memakai periuk emas, sudu emas, pinggang emas, cawang emas, orang perempuan pun haram pakai. Kerana periuk belanga pinggang makuk daripada emas ni diharamkan atas laki-laki dan perempuan. Kena faham situ. Kerana ada orang salah faham, dia anggap orang perempuan boleh pakai sudu emas, makuk emas, piring emas. Kerana dia pakai hak buah, halal pakai barang kemas. Yang Nabi kata halal itu, Nabi angkat hadza halalun li inasi ummati. Ini tu ratam mah. Faham lagi? Ratam mah, subang mah, kalung mah, loket mah. Itu perhiasan huliyah, perhiasan tubuh. Halal bagi perempuan. Tapi kalau orang perempuan makan pinggang mah, haram. Ada banyak hadis yang menyebut tentang larangan. Antaranya Nabi SAW bersabda, innama ya'kulu fi aniyati zahabi wal fiddah yujajjiru fi butunihim nara au kama qala. Hanya saja orang-orang yang makan di dalam bekas yang dibuat daripada emas atau perak, mereka sebenarnya menelan api neraka di dalam perut mereka itu. Faham lagi? Jadi jangan kata orang perempuan boleh makan dalam bekas emas, tak boleh. Mereka hanya boleh pakai perhiasan emas, gelang, subang, rata, kalung, loket. Dan kalau raja, dia antara yang buat pengeluar pinggan mangkuk, sudu dan sebagainya alat dapur ni yang terkenal ialah negara Belgium. Belgium ni ada beberapa syarikat. Kalau jam, Swiss kalau tak lawang Swiss made mana jam Swiss. Kalau lain pada Swiss orang panggil jam. Kalau buatan Swiss orang panggil jam. Sampai gitu semua. Dia hebat. Swiss ni buat jam. Faham lagi? Tapi kalau buat sudu makuk pun semua, orang Belgium. Saya pernah sampai di sebuah istana di Bengkalis, di Siak Riau tu. Istana itu lama dah jadi museum. Pinggang-pinggang dia tu tahun 1878, 1862, 1795, lama lah, 300 tahun. Made in Belgium, dibuat di Belgium. Dia mahir buat pinggang makuk. Dan sekarang pun kalau kita tengok di pavilion, tempat mall orang mewah tu, sudu-sudu kan. Sudu kan 6 batang. Kalau kita beli kat DIY 6 batang 39. Faham? Kat pavilion 15,000. 6 batang. Faham lagi? 15,000, 4,000, 7,000. Faham lagi? Banyak daripada Belgium. Jadi mereka banyak mengeluarkan jenis
logam, perak. Hukumnya haram pakai. Itu yang nak riak. Haram. Kerana Nabi kata az-zahab wal fiddah. Zahab, emas, fiddah itu perak, tak boleh. Faham tak perak? Perak tu pingat perak oh. Pingat perak tempat kedua tu pingat tempat pertama emas. Faham? Pingat tempat kedua perak. Dua tu haram kalau buat pingat makuk. Tu YouTuber 100,000 subscriber dia dapat dia perak. Dia panggil benda silver button. Tapi kalau 1 juta emas, gold button. Nampak? Tu kemuliaan emas dan perak. Itu tak apa, itu bukan perias apa benda makuk. Makuk pinggang hak guna makan rumah tak boleh. Sekalipun kita ada sudu emas, periuk emas, kita tak makan. Kita simpan lah gerobak. Buat piasang, haram. Wajib kena peracun lebur kalau tak mau tahu dalam Sungai Terengganu. Kerana benda itu haram. Diharamkan bukan atas laki-laki, atas semua manusia. Faham tak? Dalam syurga baru halal. Kerana hadis dalam hadis pinggan mangkuk daripada emas dan perak dalam syurga. Jadi sabarlah. Tapi kita memang kita sabar dah. Kita tak pakai periuk emas di rumah. Kita tak pakai sudu emas. Kita pakai tak di rumah sudu emas? Kita tak pakai tu kerana takut pada Allah ke ada pitis? Kalau ada pitis gomor lagi. Faham? Nak pakai sudu biasa macam stainless steel, jadi kita orang kaya tau. Jadi biar lain daripada yang lain. Maka haram memakai akan benda-benda bekas-bekas rumah ni daripada apa benda ni, emas dan perak. Bagi lain daripada darurah. Darurah dimaafkan. Orang tu dia 2 hari dah tak boleh, tak jumpa air, jumpa air ada dalam dalam cawan emas tengah padang pasir. Dia minum, dia maaf. Dia bukan kerana bermewah-mewah. Tak? Jadi raja pun haram makan dalam sudu pinggan mangkuk emas. Pemasuri raja pun haram juga. Bukan kata raja Malaysia lah, seluruh dunia daripada zaman dulu sampai kiamat, raja, bini raja, pemasuri, sultan ke apa, agung ke tak boleh pinggan emas, mangkuk emas. Sebab kadang-kadang ada gak raja dia tak tahu, dia ingat boleh. Jadi mudah-mudahan sampai hukum ini pada raja-raja. Jadi tak boleh guna, mesti dileburkan, tak boleh simpan, kerana benda itu dilaknat oleh Allah, diharamkan oleh syarak. Jadikan benda lain yang diharuskan. Jadi kalau ada pinggang emas, leburkan buat gelang bini. Boleh. Jadi benda haram jadi halal. Bukan suruh tohok. Dan haram memakai akan bijana bekas yang bersadu dengan emas atau perak. Itu benda situ. Kita salah tak tahu. Periuk ke perak? Atau perak tu? Yang jika. Yang tu adalah ala sawab, bukan qaf, nge. Kalau qaf ini baca ya. Yang jika banyak sadurnya dan dapat daripadanya sadur suatu dengan dibakar atas api. Begitu juga dia kata kalau ada periuk. Kita periuk itu periuk aluminium. Tapi kita celup mah. Faham? Celup mah. Celup mah. Atau cawan kita, cawan itu cawan stainless steel. Tapi sini kita buat mah sikit. Faham lagi? Haram juga. Tak boleh. Banyak maknanya. Yang jika kalau kita leburkan gelas itu, cawang itu, dapat dia ambil suku emas atau perak tadi. Tapi kalau sedikit sangat, contoh periuknya berlubang, ditapung dengan perak sikit. Kalau kita cair periuk tu, perak tu hilang itu sikit sangat, dimaaf pada syarak. Itu maksudnya. Pasal bermula segala binatang itu jadi najis dengan matinya, melainkan anak Adam dan ikan
dan belalang. Semua binatang kalau mati jadi najis dengan matinya, melainkan anak Adam, yakni manusia. Asalnya anak cucu Adam. Sebab tu dalam kitab-kitab Arab ditulis Bani Adam. Bani itu benda. Bani itu asalnya perkataan banin. Banin. Banin itu maknanya sekalian keturunan atau anak cucu. Oleh kerana dia duduk pada tempat mudhaf, maka kaedah nahwu kita nun pada banin tu dihazaf. Jadi tinggal ya. Asal baninun Adama. Jadi buang nun, Bani Adam. Keturunan Adam. Mana kita lah. Antum min Adama. Nabi kata, kamu semua asal dari seorang. Nabi Adam nama je. Wa Adamu, Nabi Adam min turab. Dari tanah. Nabi Adam dalam syurga, tapi buat daripada bumi. Lepas tu bumi ni ada kemuliaan juga. Jangan hina ingat dunia ni. Mana dunia ni kan tempat orang bercucuk tanam untuk akhirat. Jadi itu panggil Bani Adam. Mana manusia tu lah. Jadi manusia hidupnya suci, matinya pun suci. Binatang lain hidupnya suci, matinya najis. Anjing babi hidupnya najis, mati pun najis. Jadi lain daripada anjing dan babi, masih hidup semua suci. Gajah masih hidup suci. Rimau masih hidup suci. Benda lagi, dinosaur kalau dang kita tak dang dah, dia mati dulu. Masih hidup suci. Tapi bila jadi bangkai, najis. Kerana itu diharamkan makan bangkai. Dan ikan, ikan macam manusia. Mati sendiri tak sembelih, suci. Jalan-jalan di pasar, tengok banyak ikan, molek-molek, dia pun pecek. Oh, comel-comel ikan kembung. Nak pergi? Kayak gini naik semayang, dah haji usul tangan. Padahal dia pegang bangkai. Kenapa? Kerana Nabi kata, al-hillu maitatuhu. Halal bangkai ikan ini. Maksud halal, suci. Tapi kalau kita jalan, kita tengok ayam apu. Kita pegang kaki ayam, bakar tu, kita jalan, piung, lepor atas apa. Tangan pegang bakar tak? Najis tak? Wajib basuh, mayang tak sah. Tapi kalau pegang bakar ikan, molek ikan air, bapak. Dia pun tak mula, tak beli. Dah haji basuh tangan. Kenapa? Kerana dia pegang tubuh ikan. Tapi kalau dia pegang darah ikan, wajib basuh. Kerana darah itu najis. Macam kita pegang kawan kita, pegang tabaru dia, kaju kita pegang tabaru. Najis tak? Tak. Tapi kalau kita pegang kat bisu dia, nanah. Tu haji. Faham lagi? Kena faham maksudnya body kita ni. Luaran kita ni suci. Begitu juga dengan luaran ikan itu suci. Ikan apa sekalipun, kepala 2, kepala 4 semegi, kepala kepek. Dan belalang, gitu juga. Dan binatang yang dimakan, yang disembelih, jika disembelih akan sebagai sembelih pada syarak. Begitu jugalah binatang yang mati tapi kita sembelih. Tapi syarat binatang itu boleh makan. Binatang lain pada anjing babi ada 2 jenis saja. Anjing babi tolak tepi. Tinggal segala jenis binatang yang lain beribu-ribu jenis. Beribu-ribu jenis lain anjing dan babi ini terbagi 2. Satu dipanggil hayawanun ma'kulun, hayawan yang halal dimakan. Satu lagi hayawanun ghairu ma'kulin, hayawan yang tidak boleh makan. Hayawan yang boleh makan, lembu, kambing, unta, biri-biri, benda lagi. Itik, ayam, sekati, benda lagi. Kuda, rusa, kijang, napoh, kacir, ekzia. Kat bandar lah apa pun. Kita sembelih, bukan saja boleh makan, dia tu suci. Nampak? Suci. Tapi sembelih mana? Sembelih yang diakui syarak. Sebab ada sembelih yang tak betul. Sembelih yang tidak diakui syarak, tidak boleh makan. Faham lagi? Contoh sembelih yang tidak sah pada syarak, sembelih tidak pada lehernya pada ketika aman. Contoh, dia pakai tikang tekok. Macam orang Afrika, orang Masai dan sebahagian orang Kristian pakai tikang pada tekok dia tu.
seruh tikang tu seruh tubik darah kau kamu. Papa mati. Faham? Orang Masai tahu orang Masai. Bukan Masai di Johor Pasir Gudang. Di Afrika ni tahu bangsa Masai. Nah, orang kulit hitam. Lembu dia tu dia ambil pedang dia tu seruh dia tikang. Nampak? Atas tekuk. Mati dia makan. Itu bagi dia sembelih Bagi Islam syarak tidak diterima sembelih lagu tu. Maka kita duduk di negara orang kafir. Duduk di Rusia, duduk di Saint Petersburg, Moskow, Vladivostok. Duduk di Ontario, Kanada, tak ada tempat sembelih orang Islam. Ada orang kafir sembelih. Dia sembelih cara mana? Cara kafir dia. Tak boleh makan. Bukan asal sembelih boleh makan. Sembelih pada syarak. Nampak? Jangan asal sembelih. Ni sembelih dah tapi sembelih kau yang kerak ekor. Mampulah itik tu. Boleh. Sembelih itu dua. Putuskan dua saluran pernafasan, saluran pemakanan. Ni gitu. Pasal ramai daripada orang kita yang bekerja jadi student belajar di luar negara, tempat itu kebetulan tak ada makanan yang halal, dia pergi makan yang haram. Tak boleh, itu bukan darurah. Nampak pun pergi makan sembelihan orang Yahudi, apa pergi makan sembelihan orang Kristian lagu tu? Mana boleh makan, itu bangkai lah. Dia kata dah tak ada sembelihan halal lah. Mana boleh, dah tak ada, tak usah makan lah. Faham? Yang kata boleh makan yang haram itu ialah ketika tidak boleh memilih. Tak ada pilihan, tak ada makanan. Dah kalau di negaramu duduklah di Saint Petersburg contoh. Duduk di apa benda ni dekat apa benda ni di Iceland contoh. Iceland ni payahlah tempat sembelihan. Tak ada lah sembelihan lembu orang Islam. Tapi ada tak orang jual telur? Telur kena sembelih. Kalau boleh makan telur mati tau. Tak boleh makan telur dengan roti. Jadikan menu harian. Kan ada boleh memilih kan tu? Boleh tak makan sayur? Orang kafir tanam sayur, boleh tak kita makan? Boleh, asalkan kita basuh. Ada pun kalau orang kafir yang sembelih ayam pun basuh. Tak ada apa, kerana bangkai. Basuh bangkai. Faham dia tu. Dia tak ada sembelihan Islam, berak gambar Yahudi melih. Jengkeng. Hukumnya haram. Hati-hati. Lagi pun boleh makan roti. Di kedai orang kafir boleh beli roti. Lagi boleh beli roti canai. Lagi boleh beli tepung balik, boleh jadi makanan, boleh bakar atas api. Kan boleh kan? Telur. Kan kenyang belaka tu. Ikan. Beli ikan balik goreng diri. Takkan haram juga. Benda tak perlu sembelih. Mana-mana ada yang gambar lembu. Yahudi melih. Dia masukkan lembu 20 ekor dalam satu bilik, lepas tu dikedapkan udara, jadi lemah, mampu. Cepat. Ada yang dimasukkan gas, jadi mampu, sekali mampu 2000 ekor. Senang melih gitu. Itu haram lah kerja dibakar. Faman ya'turra ghaira baghin wala 'adin. Barang siapa yang sampai kepada satu situasi yang dia tak lagi boleh memilih. Tak ada pilihan dah bagi dia untuk menyelamatkan nyawa. Bukan sengaja dan tidak berlebih-lebihan. Fala isma alaih. Barulah tidak berdosa atasnya. Dan segala kulitnya yang mati tiada disembelih, suci dengan disamak. Wallahu a'lam. Bukti kat tu kat segala kulit. Baik, kita lancarkan kutipan sumbangan derma. Malam ini sumbangan untuk ni orang tu tabung sumbangan pembinaan pondok pengajian agama Islam di Matapura, Palembang, Indonesia. Ustaz Muhammad Faizal, terima kasih atas sumbangan anda. Tabung-tabung tu. Tabung masjid. Betul? Baik. Betul jadi belakang tu ada tabung, nanti kita berilah sumbangan kerana kita nak bina pesantren pondok pengajian agama. Di Matapura, Palembang. Palembang ni inilah di Sumatera. Di selatan Riau.
Indonesia. Jadi pakat-pakat beri sumbangan nanti. Kita tak mengaji pesantren, tapi kita beri sumbangan. Jadi mereka mengaji, kita dapat pahala kau. Betul tak? Kita tengok soalan. Gelas daripada pewter haram juga ke? Soalan. Ada kaitan. Tahu tak benda pewter? Benda? Macam kilat perok. Perok ke tak? Lihat lah. Pewter perok ke tak? Pewter bukan perok. Faham tak lagi? Yang dia haramkan emas dan perak. Okey? Kedai RM RM2. Kedai 2 ya lah. Ke RM2.20 dah ni. RM2.4 dah. Ya, dulu kedai 2 ya. Dan ni kedai RM2.4. Oh, macam ayam kot ni. Sudu color emas. Boleh atau tidak? Sebahagian fuqaha mengatakan yang haram ialah logam emas, bukan warna emas. Jadi kalau warna emas, hukumnya masih boleh. Begitulah dengan jam. Jam kan? Jam tangan lelaki perempuan. Jam tangan tu lah. Faham lagi? Jam tangan yang haram dipakai oleh lelaki ialah yang dibuat daripada logam emas. Sama ada apa benda ni, kepala ibu dia tu daripada emas, atau talinya daripada emas. Faham? Biasanya yang dibuat daripada tali emas, logam emas ni biasanya 15,000, 20,000 ke atas. Kalau jam Citizen Seiko, Casio, Alba, apa lagi? Jam 800, jam 3,000 ke bawah, kalau warna emas itu bukan emas, itu sadur dengan warna emas. Faham? Cuma setengah fuqaha kata eloknya tidak memakai kerana beri syubhah. Tapi atas diri logam emas bukan emas. Jam-jam mewah itu emas, macam Rolex. Rolex 70,000, kalau warna emas itu memang emas. 150,000 memang lokang itu emas. Dan kalau yang 50,000, 49,000 tu tali tengah itu emas. Faham tak lagi? Dan emas itu tak semahal enjin dia. Enjin dia automatik tu yang mahal. Sekali kita gerak gitu, boleh tahan 3 hari. Tu hebat dia tu, dia buat enjin dalam. Tak? Jam-jam mahal lah, itu baru emas. Patik, Philip, Concorde, itu baru emas. Betul? Gigi? Gigi emas? Allah akal dulu ni. Itu zaman lagu lama dulu, lama benda. Kapok ye. Daud kilau di gigi emas. Hukum memakai gigi emas boleh, kata ulama fiqh, apabila giginya rosak, giginya patah, giginya tercabut, giginya berlubang. Faham tak lagi? Yang tak boleh ialah giginya molek-molek ada, gigi cabut, gigi buah emas. Kerana tidak dijadikan, dinamakan darurah. Asalnya dibolehkan ialah pada zaman Nabi SAW dalam satu peperangan, seorang sahabat terpotong hidungnya, putus kena pedang musuh. Putus hidung ni. Faham tak? Ini pedang bawah. Faham tak? Lalu diletakkan hidung besi. Zaman dulu tukang buat hidung ngebesi. Kemudian karat. Ada satu riwayat temaga karat. Jadi sakitlah dia karat. Lalu diletakkan emas dan Nabi tidak pun melarang. Itu asalnya. Jadi kalau part tubuh kita manusia, kalau boleh letak benda yang dilarang, kerana tak ada pilihan, makanya harus. Faham tak? Contoh patah tulang pahanya. Tapi tak ada dapat berganti tulang lembu, tak ada. Tak ada dalam hospital di zaman itu. Yang ada tulang babi. Maka dia pun masuk tulang babi, harus. Dan boleh jadi imam sembahyang. Faham lagi? Tapi ada orang dulu zaman kegemilangan gigi emas,
Gigi dia molek-molek ada yang cabut batang. Haram lah. Kerana Allah buat dengan molek untuk mengunyah makanan. Haram gigi cabut untuk berhias. Faham lagi? Yang boleh cabut kerana sakit. Kita duduk saja-saja nak cabut tangan, haram. Duduk saja buat benda kerak ibu jari potong, haram. Allah punya tu bukan kita punya. Tapi kalau kecil ni harus. Nampak? Kerana menyelamatkan keadaan. Nah, bahkan kita ambil jarum, duduk-duduk saja puas nak buat benda ya. Tengok bola kalau dah boleh pupu. Kita pun ambil jarum buat tek waktu ambil darah sikit, haram, berdosa, sengaja keluar darah lagi tubuh tak ada tujuan. Faham? Jangan kata tubuh kita inna lillah, kita milik Allah. Kalau milik kita muka kita gini apa? Nah, tapi berubah. Al-alamu mutaghayyir, dia berubah. Kalau lama kau uduh. Kau lama kau uduh. Sebab tu kita belum nikah paling rapat tidur. Kau lama kau renggang, kau lama kau renggang. Lalah tok hidup bawah. Dak atas latar. Tu atas katil. 10 tahun lagi tok ki bawah tu. Tok duk atas rumah. Wiai liu kat lubang latar. Lepek biral kepala tok ki. Tak? Macam mana cara saya nak terima takdir yang mak saya telah mati? Jawabnya sebagaimana awak menerima takdir ketika mak awak masih hidup. Masa makmu hidup itu takdir tau. Takdir Allah tau. Takdir lah. Dah makmu mati, apa pun tak boleh terima. Faham? Dia bukan jangan kita tak terima. Kita dibolehkan bersedih. Kita tak dibolehkan tidak menerima. Kerana kita wajib reda. Qada dan qadar. Beriman qada dan qadar. Segala hukum banyak sedikit, qadar mana pun sudah siap. Ditentukan oleh Allah azali. Faham? Suatu orang beriman ni lain. Kalau apa yang dia suka itu dapat, alhamdulillah. Kalau hilang, sabar dan reda. Itu tandanya. Beza dengan orang kafir. Orang kafir bila dia dapat, dia suka, dia lupa yang memberi. Bang, tapi bila dia hilang, dia tidak sabar, tak reda, lalu dia bunuh diri. Kan barang siap belaka dah. Jadi orang mak orang lain mati belaka, makmu seorang tak boleh mati. Kena faham gitu. Jadi bila gitu, kita ni semuanya disakatkan kehidupan kita, pergerakan kita, hidup mati kita, rubuh bangun kita semua telah ditentukan oleh Allah. Sedihlah, silakan bersedih kerana itu fitrah manusia. Faham? Jangan sampai kita tak terima. Saya baru kehilangan, tolonglah beri sedikit kata-kata semangat. Setiap kita akan kembali dulu atau cepat. Dulu atau kemudian. Tak kemudian, tak kita, tak kemudian dulu, tak dulu kemudian. Lambat bangetlah orang panggil. Setiap benda yang kita hilang, jika baru hilang, hati kita akan mudah teringat. Tapi ingatlah, yang sahih dengan berlalu masa, dia akan semakin hilang. Faham tak? Bukan kata mokmong, kita hilang kucing. Tak dia main oleh-oleh ada garik dia orang ambil. Ada budak kata kereta ambil. Malam ni teringat lagi. Esok ingat lagi padahal kucing datang. Apa tahu lagi mak, orang yang paling mulia. Jadi 5 bulan lagi. Gitu kan. Tengok masa ayah mati tu. 4 bulan lepas nangis anak. Padahal rocker dah. Rambut panjang dah, nangis. 4 bulan lepas. 2 malam lepas, yeay! Real Madrid. Skor gol Allah Liverpool. Dah ingat dah 4 bulan lepas dia nangis. Masih tengok bola lah. Dia ingat tak? Ayah dia alam barzah. Itulah maksudnya rumrah kehidupan kita. Betul tak? InsyaAllah. Jangan bersedih hati. Sedih dengan kehilangan mak, itu biasa. Dan Nabi larang berlebih-lebihan. Sebab tu Nabi larang orang menangis berlebih-lebihan.
Nangis, nak nangis macam Nabi je, mengalir air mata. Antara tanda amalan diterima rasa manis dalam ibadat. Tapi saya banyak dosa dengan Allah dan makhluk. Ada dua ciri tersebut, apakah? Itu tipu daya syaitan. Dia ni banyak dosa tapi rasa manis dalam ibadah. Itu tipu daya lah. Mana ada orang banyak dosa manis beribadah? Nabi sudah janjikan, maknanya kalau kita banyak dosa, kita lakukan ibadah, tidak rasa kemanisan. Jadi kalau mu rasa manis, sebenarnya mu kecil manis. Faham lagi? Nah, ini tipu daya, perdaya syaitan. Hati-hati. Sebab syaitan itu tidak dengan jalan melarang. Kadang-kadang dengan jalan menyuruh. Nah, ada orang yang dia larang. Ada orang dia suruh. Ada orang dia larang semayang, berjaya. Budak tu pun tak semayang. Tapi ada orang yang dia tak berjaya dengan larang. Budak tu tetap nak semayang. Maka disuruh. Suruh riak. Janji punah. Nah. Apakah hukum untuk laki saya kerja gali kubur orang kafir, pasang mozaik, bersih rumput, tokai kafir bayar upah belaka tu? Baik. Dia kalau hal-hal kematian, bukan semuanya diharamkan. Ada yang tidak diharamkan. Yang diharamkan melibatkan dengan upacara agama. Kerana itulah mufti-mufti, fuqaha berbeza pendapat dalam soal ini. Panjang perbahasannya. Ada sebahagian fuqaha yang mengatakan menggali itu tidak diharamkan. Nah, yang diharamkan itu yang berkait dengan upacara agama, menangis dan sebagainya. Kerana banyak kita dengar orang Islam kita di Malaysia ambil upah menangis ketika mengiringi jenazah orang kafir. Kerana orang kafir ni dia kalau ramai yang menangis menunjukkan kemuliaan bagi mayat. Itu semua haram. Orang Melayu tuk paling ngeguni. Wak lolok nangis kan nangis sungguh. Duduk depan nangis gitu. Faham? Boleh kata ya. Hukumnya haram, itu upacara agama. Nah, mesin rupu ada ulama-ulama yang fatwakan harus mesin rupu. Faham? Adapun membuat binaan itu dilarang. Kenapa? Di tanah kubur orang Islam pun dilarang, apatah lagi kubur orang kafir. Nah, jadi ada tafsilannya. Soalan seterusnya. Apakah pekerja bank yang terlibat dengan riba, kata ulama? Baik. Di dalam mesyuarat antara bankers ataupun ulama bunuk, ulama bank dunia pada tahun 1985 di Kairah, Mesir, dan sekali lagi di Kuwait pada tahun 1989 mengutuskan bahawasanya yang diharamkan ialah mereka yang terlibat dengan membeli hutang riba saja. Yang tak terlibat dengan hutang riba tidak haram pekerjaannya. Okey, samalah macam makan gaji. Malaysia ini sumber pendapatannya ada yang halal, ada yang haram. Maka dicampurlah jadi subhah. Jadi gaji pekerja kerjaan mana pula? Pekerja kerjaan yang zat kerjanya itu halal, halal lah. Kerja kerani, kerja cikgu, kerja jururawat, halal lah. Bukan dia buat benda yang haram. Faham lagi? Adapun kalau zat kerja itu haram, jadi pengundi atu lah. Itu haram lah. Faham lagi? Apakah pandangan Islam tentang saka yang menjadi kepercayaan orang Melayu bila seorang itu sakit? Kata saka orang tua dulu. Bagaimana semayang yang kita tinggal masa muda dulu, adakah perlu diqada? Bagaimana dengan puasa yang ditinggal semasa balik? Apakah perlu diganti? Baik. Saka-saka ni sebutan nama je. Asal ceritanya ialah orang yang berdamping dengan perkara yang diharang pada syarak. Seperti berdamping dengan jin. Jadi kita ni mari daripada banyak benda-benda khurafat dalam tradisi budaya bangsa kita. Antara yang kebanyakan khurafat sudah pun hilang. Yang ada antaranya saka sedikit perkara, buang acok, sihir sikit-sikit lagi tinggal. Tapi kalau dulu makin berat dulu. Kalau 300 tahun dulu berat.
Nak, kalau zaman bawah merah tahun 20-an tu berat. Kalau tahu acok, meleh kambing, tabur darah, tabur tu ke laut dan sebagainya. Tak, benda tu makin hilang. Tapi saka ni, ialah orang yang berbaik dengan qarin, dengan jin yang jahat. Nah, dia baik dengan jin. Jadi bila dia bersahabat dengan jin, jin duduk rapat dengan dia. Nah, jadi orang tua-tua dulu dia punya helah, dia nak turunkan sahabat jin ni kepada anak cucu dia kata, mana-mana anak cucu dia yang tak ambil berdosa. Jadi anak cucu kena tipu. Nah, takut ke berdosa terima. Itu kadang-kadang tok dia dulu tidak. Dia ni masalah dengan mak dia pula. Nampak lagi? Masalah dengan mak dan. Batulah. Nah, bila benda itu lari, nah, orang itu jadi lemah dan sebagainya. Nah, itu saka. Cuma oleh kerana dia itu alam gaib, jangan sewenang-wenang kita mudah-mudah menuduh saka. Nah, saka ni maksudnya orang itu rapat berdamping dengan jin. Benda ni banyak berlaku. Kalau di Mesir sampai sekarang, saka ni. Mesir kuat main jin. Nampak? Ini ustaz-ustaz cerita. Macam-macam jin. Dia berkawang. Zaman muda dulu tinggal semayang. Wajib qadha ke tak? Tak wajib qadha kalau tinggal tu semayang sunat. Kerana kata ulama, semayang sunat tidak wajib qadha, tapi sunat qadha. Kita baru teringat sekarang, tadi terlupa semayang duha. Maka balik, lepas semayang sehari sunat, kita qadha duha, niat nak aku semayang sunat duha, qadha. Boleh. Dan pahalanya dapat sama dengan semayang pagi tadi. Dengan syarat pagi tadi terlupa. Okey? Bangun pagi pukul 10 lepas semayang duha, Allahu Rabbi, semalam tak ingat semayang witir. Pada anak-anak malam semayang witir. Maka kita qadha pukul 9 pagi. Hukumnya sah. Dan perbuatan qadha itu sunat. Tetapi kalau sembahyang itu wajib, maka qadhanya wajib. Faham lagi? Dah ada orang kata tak wajib. Itu tak so kira lah. Itu mazhab Facebooki. Faham? Mazhab Facebook dia panggil. Faham tak? Ada pun mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. 4 mazhab. Ijma' wajib qadha. Faham? Yang tak wajib qadha tu mazhab Facebooki. Mazhab TikToki. Kalau kita terlupa pergi haji, tahun 2010 kita start jadi orang senang. Pendapatan kita 20,000 sebulan, 30,000. Wajib tak masa tu pergi haji 2010? Wajib tak? Tapi kita tak ingat. Kita lala dah. Ni 2020 baru teringat. Allah, aku start 2020 tahun 2010 dah kaya lah. Dak pergi haji. Wajib tak qadha? Kenalah buat. Sekarang ini. Jadi mudah-mudahan 12 tahun tertangguh itu Allah hapuskan dosa ni. Nak? Kita tinggal puasa yang wajib. Wajib tak qadha? Wajib qadha. Kita tinggal bayar zakat yang wajib. Wajib tak qadha? Kita tinggal bayar hutang orang dengan sengaja. Wajib tak bayar? Tak? Inilah hutang-hutang Allah yang patut kita bayar. Dalam hadis Bukhari, fadainullah ahaqqu an yuqda, maka hutang dengan Allah itu terutama, berhak kamu bayar. Dalam hadis lagi jelas, man nasiya an salatin falyusalliha iza zakaraha. Barang siapa lupa mengerjakan salat, maka wajib ditunaikan apabila dia sudah tidak lupa. Kita dulu zaman muda kita tinggal salat kerana kita lupakan Allah atau kerana kita tak lupa? Lupa tak? Lupa, kita duk ingat dunia. Tu maksud lupa. Faham? Saya membeli seekor kambing golek dalam talian online. Hebat lah ni. Soalannya, niat jual beli wajib ke tak? Mana ada niat jual beli? Lapas jual beli. Faham lagi? Cuma lapas itu terjemah bagi hati yang reda dengan pembelian dan penjualan. Sebab tu dalam masalah lapas, ijab qabul berlaku ijtihad di kalangan ulama. Faham? Tu imam-imam, ulama-ulama mazhab Syafi'i yang sependapat
berijtihad bahawasanya walaupun tidak dinaskan dengan qat'i lafaz ijab qabul, tapi itulah tanda redha yang tersimpan di dalam hati. Tanda kita redha untuk membeli, tanda dia redha menjual dengan lafaz aku beli dan aku jual tadi. Faham lagi? Jadi kalau dalam bab beli online sama macam jual beli salam. Asalkan barang itu sahih dan harga itu sudah saling bersetuju, maka tidak ada penipuan, hukumnya sah. Walaupun dengan tekan-tekan butang saja. Kerana apa? Kerana dalam bab bukan online, berhadapan, ada qabat, berhadapan jual beli pun, Al-Imam Nawawi mengharuskan tanpa lafaz. Dia panggil jual beli mu'attaq. Nampak? Saling, aku memberi, engkau memberi. Aku beri duit, kau beri kasut. Aku beri pitih, memberi kambing. Tapi itu pandangan dia panggil ikhtarun Nawawi, yang dipilih oleh Imam Nawawi. Adapun kau yang muktamad dalam mazhab mesti ijab qabul. Okey? Habis dah soalan. Mana tu? Malam ni saya besar. Minta maaf lah orang kecil. Dua lah gelar lagi malam ni daripada butik Prima Belik. Saiz 2XL. Kita nak beri bagi orang yang akan bangun dan dia jawab soalan. Soalan mudah ke? Yang pertama warna coklat. Saiz 2XL. Padang. Riah. Kalau besar kecil sikit. Macam saya ni XL. 2XL dada besar sikit. Ada tak? Dua-dua ni sama. 2XL belaka. Riah. Asal malu. Nak pergi saja ni. Bukan kena bayar. Hadiah. Cendera hati. Komang ada yung ni. Riah. Ada abang dia 2XL. Dia adik tolong banyak bangun. Tak mestinya. Nak pergi kaya pun boleh. Faham? Pablo tak ada. Pablo Air. Ada tak? Boleh. Rasa bang. Ada lagi wadah besar lagi? Ada? Ada belakang tu ada? Apa dia? Mana? Bukan. Ada tak? Tak ada. Selah pun tak apa dah seorang. Nak wigok kan? Payah kan 2SN. 2SN ni kembang kat tubuh. Ada tak? Tak ada. Ada tak? Mari sini. Mari. Jangan malu. Mari depan ni. Masuk live ni. Padang Padang Oh, ni katang molek Akak besi ke akak kabu? Nama apa? Hasan. Orang mana? Pok Damok mana? Belakang Maidin kau Badok. Baik. Ni pula mana dia panggil ni? Pula Ketang. Tahu tak Pula Duyung? Kat mana? Belah ni. Raja tak biasa tau. Apakah nama ulama yang terkenal yang menggunakan perkataan duyung di belakang ni? Betul tak Ustaz tau? Dan dia memang duduk di pulau Duyung Kecil. Duyung Kecil lah. Dia menetap di Duyung Kecil. Tok Syekh Duyung. Tok Syekh Duyung itu ulama besar, baik. Dia ni duduk di Pulau Duyung, Duyung Kecil. Terkenal dengan Tok Syekh Duyung, okey. Tapi dia dilahirkan di cabang 3. Okey? Dia tidak dilahirkan di Pulau Duyung, dilahirkan di cabang 3. Berapakah jarak Pulau Duyung ke cabang 3? Lebih kurang dengan kilometer, lebih kurang. Yang tempat cabang 3 ini dilahirkan Tok Syekh ni. 10
Salah, 350 kilometer. Kerana cabang 3 tempat lahir itu di Patani, bukan cabang 3 di sini. Okey? Bukan senang nak dapat ni. Mahal ni. Tak. Baik, tak boleh jawab lagi. Okey, apakah nama batang tubuhnya? Itu ulama kita. Tak tahu kan? Nama dia Haji Wan Abdullah. Okey. Bilakah beliau dilahirkan? Dah tak boleh jawab, dia tanya lagi. Tak tahu. 1802. Tak boleh jawab. Bilakah beliau diwafatkan? (1889). Siapakah di antara gurunya di negeri Terengganu? Kerana dia orang yang sangat alim dan gurunya lebih alim. Tak dang tu, Amal Limbong 19. Tak, dia 18. 100 tahun awal. Tak boleh jawab. Salah, Syekh Abdul Qadir Bukit Bayas. Okey. Baiklah, dia ni menjadi mufti pada zaman 3 orang sultan. Sebutkan salah seorang sultan tersebut. Tak mamuk hantu wah tu. Tak apa, boleh lah. Dia Sultan Umar, sampai ke Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Tak apalah, tak boleh jawab, aku ambil lah. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na ma'allam tanah, alimna mimma yanfa'una, rabbana dinna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.